Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Ahmad Nurul Airi Hajirani. Dan saya Norbaizura Endi. Berita-berita utama malam ini. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah, SOP Ugama yang terus-menerus istiqamah diamalkan di negara Brunei Darussalam dalam menghadapi apa jua cabaran dan musibah adalah berunsur taubat. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri berkenan berangkat menghadiri Majlis Perasmian Majlis Ilmu 2023. Bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan taubat tidak hanya semata-mata dilihat sebagai perbuatan memohon keampunan, menyesali perbuatan dosa dan berazam untuk tidak mengulangi lagi. Bahkan taubat juga mengandungi banyak faedah yang sukar dicapai oleh akal manusia. Pada hemat Baginda, SOP Ugama yang terus-menerus istiqamah diamalkan di negara Brunei Darussalam dalam menghadapi apa jua cabaran dan musibah adalah berunsur taubat kerana munajat itu sendiri adalah wasilah dan jalan menuju taubat. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah demikian sempena Majlis Ilmu 2023 pagi tadi. Baginda memulakan titah dengan menzahirkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmat serta izinnya jua majlis ilmu yang penuh dengan keberkatan diadakan pada pagi yang berkebajikan. Baginda juga turut menzahirkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada tahun ini majlis ilmu dapat dilaksanakan sepenuhnya sebagaimana sebelum pandemik COVID-19 melanda dunia. Beta melihat majlis ilmu masih saja tetap relevan untuk diungkayahkan kerana ia telah banyak menyumbang dan mengongsikan pelbagai ilmu dan maklumat yang sangat bermanfaat kepada semua lapisan masyarakat di negara ini. Beta difahamkan tema majlis ilmu tahun ini berbunyi munajat senegara dengan taubat. Tema ini sangat signifikan untuk terus dibincangkan berdasarkan ilmu itu adalah amat luas, tidak ada sempadan. Memperkatakan tentang munajat dan taubat, bahawa munajat bererti berdoa dan berzikir, manakala taubat pula ialah memohon ampun kepada Allah dan menyesali segala perbuatan dosa yang telah dilakukan dan berazam untuk tidak melakukannya lagi. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah, sebagai manusia biasa, setiap insan tidak sunyi daripada melakukan kesalahan dan dosa sehingga perlu untuk sentiasa bertaubat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang bermaksud, setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan, dosa, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan, dosa itu ialah orang-orang yang sentiasa bertaubat. Hadis riwayat At-Tirmizi. Maka adalah menjadi kewajipan bagi siapa yang melakukan kesalahan dan dosa untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa bertangguh. Kerana peluang yang ada hari ini
belum tentu ada pada hari esok. Titah Baginda turut menggariskan beberapa faedah taubat seperti yang termaktub di dalam Al-Quran. Taubat tidak hanya semata-mata dilihat sebagai perbuatan memohon keampunan, menyesali perbuatan dosa dan berazam untuk tidak mengulanginya lagi. Bahkan taubat juga mengandungi banyak faedah yang sukar dicapai oleh akal manusia. Antaranya, dengan taubat dosa terhapus, bala bencana dan musibah terangkat, serta azab tertolak. Dengan taubat juga, pintu rezeki dibuka dengan luas. Rahmat dan nikmat turun secara berterusan dan punca kejayaan dunia dan akhirat. Dengan taubat juga berupaya memberikan ketenangan dan kesihatan mental serta menjauhkan daripada perasaan duka cita. Semua ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala sebagaimana termaktub di dalam Al-Quran. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menyeru umat Islam supaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks negara Brunei Darussalam, beta bersyukur kerana kita terus menerus istiqamah dengan cara kita sendiri menghadapi apa jua cabaran dan musibah, iaitu dengan amalan SOP agama. Inilah amalan dan tradisi kita, orang-orang Brunei, yang diwarisi sejak dahulu lagi, iaitu berupa memperbanyakkan bacaan Al-Quran seperti membaca surah Yasin, berzikir, berselawat, berdoa, melaksanakan sembahyang sunat hajat dan membaca doa kunut nazilah, membaca ratib al-atas dan mengadakan malam munajat secara berterusan sehingga sekarang. Pada hemat beta, semua ini adalah berunsur taubat kerana munajat itu sendiri adalah wasilah dan jalan menuju taubat. Oleh itu, beta berseru supaya kita terus menerus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meraih berkat dan rahmat-Nya. Munajat Senegara dengan Taubat, tema Majlis Ilmu tahun ini. Pada perasmian Majlis Ilmu ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan melancarkan buku Majlis Ilmu Mercu Tanda Intelektualisme Raja Kita Suluh Negara. Majlis Ilmu 2023 dianjurkan sempena sambutan Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-77 tahun. Majlis berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Soleha binti almarhum Pengiran Pemanca Pengiran Anak Haji Muhammad Alam dijunjung oleh Yang Berhormat Pihin Datu Lela Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Halih Walugama. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi kedua. Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajar Rumaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan.
Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, selaku pengerusi bersama Jawatan Kuasa Pandu Majlis Ilmu 2023, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, selaku pengerusi Jawatan Kuasa Kebangsaan sambutan Hari Keputeraan ke-77 serta isteri-isteri penasihat dan pengerusi bersama Jawatan Kuasa Pandu Majlis Ilmu 2023. Berangkat sama ahli-ahli kerabat diraja. Bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 87 hingga 90 diperdengarkan oleh Awang Haji Muhammad Zulhafiz bin Awang Tengah, Pegawai Pelajaran. Sementara kesimpulan ayat dibacakan oleh Awang Muhammad Adi Adham bin Ramlan, Pegawai Pelajaran. Nabi Yunus alaihissalam dan telah dikurniakan dengan keselamatan daripada kegelapan berkenaan. Dengan kurniaan rahmat Allah Subhanahu wa taala, hamba Allah yang sedang berada dalam kesusahan sangat dituntut untuk memohon dan Allahumma inna narju minka ya Allah. Doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dalam sembah alu-aluan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua menyentuh mengenai amalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadi amalan kehidupan di negara ini. Kehidupan beragama dengan sentiasa berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ini dipertingkatkan dan diperkukuhkan lagi dengan kepimpinan bijaksana lagi berdaulat ke bawah diri Tuan Patik yang telah mengisytiharkan hasrat murni dan keazaman Kabupaten Tuan Patik dalam titah sempena sambutan Hari Raya Aidil Adha pada 10 Zulhijjah 1428 Hijrah bersamaan 19 Desember tahun 2007 untuk menjadikan negara Brunei Darussalam sebuah negara zikir yang sentiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala supaya kita selalu berada dalam perhatian dan pemeliharaannya. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan melancarkan buku Majlis Ilmu Mercu Tanda Intelektualisme Raja Kita Suluh Negara dan seterusnya merasmikan Majlis Ilmu 2023. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Beta dengan sukacita melancarkan buku bertajuk Majlis Ilmu Mercu Tanda Intelektualisme Raja Suluh Negara dan seterusnya merasmikan Majlis Ilmu 2023 beserta semua acara di dalamnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Segera bertaubat dan tidak menangguhkan masa untuk bertaubat antara intipati ceramah khas bertajuk Munajat Senegara dengan Taubat oleh Mufti Kerajaan. Taubat mempunyai pintu
tanda kepemurahan Allah. Pintu ini tidak pernah ditutup. Pintu taubat tidak pernah tutup kecuali pada dua keadaan. Satu, apabila nyawa sudah sampai di halqum, dan dua, apabila matahari telah terbit di sebelah barat. Jangan tangguh lama-lama, jangan tunggu esok atau lusa atau sebulan lagi baru hendak bertaubat, jangan. Karena ajal di tangan Tuhan, dan begitu juga masa akan terbitnya matahari dari barat, hanya Allah sahaja yang tahu untuk menentukan. Taubat bukan sahaja menghapus dosa, tetapi juga menjadi sebab turunnya rahmat, menjadi sebab melimpah-limpah nikmat, menjadi sebab luasnya rezeki, menjadi sebab sembuh penyakit, menjadi sebab tertolaknya bala, menjadi sebab umur panjang, menjadi sebab hilang duka cita, menjadi sebab hajat tercapai. Usaha meningkatkan kefahaman masyarakat tentang konsep dan kepentingan munajat dengan taubat diketengahkan dalam pameran Majlis Ilmu 2023. Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri berkenan berangkat menyaksikan pameran tersebut di Ruang Legar Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Berangkat sama ahli-ahli kerabat diraja. Buku Majlis Ilmu, Mercu Tanda Intelektualisme Raja Kita Suluh Negara menambahkan lagi khazanah intelek negara. Pameran pengenalan konsep dan kepentingan munajat serta kaitannya dengan taubat antara lain mengetengahkan fatwa mufti kerajaan mengenai arak, rokok dan jenayah syariah. Usaha-usaha mendokong dasar dan amalan kepimpinan Kebawah Duli Yang Maha Mulia dalam aspek pemberigaan juga ditonjolkan dalam pameran. Dibaca. Langkah mengajak masyarakat untuk terus bermunajat dan bertaubat bagi menolak segala musibah turut diketengahkan. Juga dipamerkan kepentingan dan tata cara atau gaya hidup sihat dalam Islam.
Di ruangan khas pula dipaparkan poster perisian Majlis Ilmu. Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri berkenan menandatangani lembaran kenangan. Thank you. Assalamualaikum dan Assalamualaikum. Sihat Melalui Majlis Ilmu, ia memberi gambaran sebenar kepimpinan Kebawah Duli Yang Maha Mulia dalam menerapkan nilai-nilai utama berkaitan pengukuhan, kerohanian dan keimanan. Munajat dan taubat adalah dua konsep penting dalam Islam yang memiliki kaitan erat satu sama lain. Amalan taubat tidak sahaja tertakluk dalam bentuk perseorangan, bahkan boleh dilaksanakan secara berjemaah. Perkara tersebut antara yang dikongsikan petang tadi semasa seminar Majlis Ilmu 2023 yang berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. 14 pembentangan kertas kerja disampaikan. Para panel terdiri daripada pakar-pakar dalam pelbagai bidang keilmuan Islam dan pendidikan di negara ini yang membincangkan mengenai tajuk-tajuk yang berkaitan dengan tema Majlis Ilmu. Kertas kerja bertajuk Taubat Pemangkin Ketenteraman Hati, satu kajian analitikal terhadap dimensi disampaikan oleh Profesor Dato' Dr. Haji Zulkifli bin Muda, Dekan Fakulti Syariah dan Undang-Undang Universiti Islam Sultan Sharif Ali. Manakala Datuk Seri Setia Dr. Haji Jaafar bin Mat Hajidain alias Maidin, Timbalan Mufti Kerajaan membentangkan kertas kerja bertajuk Kepentingan Taubat dalam Munajat. Kertas kerja munajat dan taubat, kedekatan spiritual dan kepentingannya pula disampaikan oleh Dr. Haji Harapandi bin Dahri, penolong kanan Profesor College Universiti Perguruan Agama Sri Begawan. Jadi saya tidak perlu lagi menjelaskan apa itu tarikh dan definisinya. Yang berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama, petang tadi menerima kunjungan hormat yang berbahagia Sahibus Samahah Profesor Madya Datuk Dr. Luqman bin Haji Abdullah, Menteri Wilayah Persekutuan Malaysia. Yang berbahagia Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia berada di negara Brunei Darussalam selaku jemputan ahli panel jemputan dari luar negara bagi menghadiri forum perdana Majlis Ilmu 2023 yang akan diadakan pada Sabtu 25 November. Sistem kebajikan negara berperanan sebagai alat penting dalam menyediakan platform utama untuk memohon bantuan kebajikan serta menjana data berkaitan kemiskinan yang boleh membantu dalam pembentukan program yang disasarkan untuk memperkasa golongan memerlukan. Perkara itu dikongsikan oleh Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan pada mesyuarat Menteri-Menteri ASEAN mengenai pembangunan luar bandar dan pembasmian kemiskinan ke-13 di Singapura pada 22 November. Yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad seterusnya menekankan komitmen dan sokongan kerajaan terhadap usaha berasaskan komuniti melalui badan-badan bukan kerajaan
untuk mengurangkan kemiskinan dan merapatkan jurang pembangunan di negara Brunei Darussalam melalui pendekatan senegara. Pada mesyuarat tersebut, Jemaah Menteri mengesahkan kenyataan bersama yang antara lain bersetuju untuk mengukuhkan pendekatan berasaskan komuniti bagi dalam dan luar bandar dalam pembentukan, pelaksanaan dan penilaian langkah perlindungan sosial yang menyasarkan golongan miskin dan yang memerlukan serta memperkasa langkah yang mendukung pembangunan perusahaan tempatan di dalam dan luar bandar. Terdahulu diadakan forum ASEAN Public-Private People Partnership ke-12 mengenai pembangunan luar bandar dan pembasmian kemiskinan pada 20 November dan mesyuarat Pegawai Kanan ASEAN ke-20 mengenai pembangunan luar bandar dan pembasmian kemiskinan SOM RDPE serta mesyuarat SOM RDPE campur 3 ke-16 pada 21 November. Anugerah Kepimpinan Pembangunan Luar Bandar dan Pembasmian Kemiskinan ASEAN ke-6 juga telah diadakan pada 21 November. Pada tahun ini, Brunei Shell Petroleum diwakili oleh Awang Haji Muhammad Jaafar bin Haji Awang Bakar, pengurus korporat BSP, dan Majlis Kesejahteraan Masyarakat yang diwakili oleh Awang Muhammad Yusof bin Abdul Halim yang di-Pertua MKM menerima anugerah di bawah kategori sektor swasta dan kategori badan bukan kerajaan. Sementara itu, ketua-ketua delegasi dari negara anggota ASEAN, Timor Leste dan Sekretariat ASEAN yang menghadiri mesyuarat pertama bagi menteri-menteri dan peguam-peguam negara ASEAN bagi pihak berkuasa pusat mengenai bantuan undang-undang bersama dalam perkara-perkara jenayah diraikan pada Majlis Makan Malam. Majlis berlangsung semalam di Royal Brunei Jerudong Polo Club, Jerudong. Meraikan delegasi yang berhormat Datuk Seri Paduka Awang Haji Ahmad bin Pihin Orang Kaya Laila Setia Bakti Diraja, Datuk Laila Utama Haji Awang Isa, Peguam Negara. Pada tahun 2019, AMAG MLAT ditetapkan sebagai badan sektoral ASEAN rasmi di bawah tonggak Komuniti Keselamatan Politik ASEAN APS. 28 buah kumpulan tausyih berentap di pertandingan akhir tausyih ahli jawatankuasa takmir masjid bagi kategori dewasa lelaki, dewasa perempuan bagi muslimah masjid, kumpulan belia masjid dan belia wanis masjid. Pertandingan diungkayakan bersama oleh Jabatan Hal Ehwal Masjid melalui bahagian imarah dengan kerjasama ahli jawatankuasa takmir Jami' Asri Hassanil Bolkiah. Kumpulan Tausyih Masjid Utama Muhammad Saleh Pekan Bangar juara pertandingan Tausyih kategori pasukan dewasa lelaki, manakala kumpulan Tausyih Masjid Kampung Batu Apoy Temburong Johan kategori pasukan dewasa perempuan. Kategori belia masjid dimenangi oleh kumpulan Masjid Kampung Salam Bigar, sementara kategori belia wanis masjid dimenangi oleh kumpulan Masjid Kampung Batu Apoy Temburong. Hadiah disampaikan oleh Awang Haji Zakaria bin Haji Sarudin, Setia Usaha Tetap Kebeliaan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Forum Ekonomi Lestari Brunei 2023 diadakan bagi membincangkan cara membentuk masa depan negara yang mampan, dianjurkan oleh Majlis Penasihat Perniagaan ASEAN dan APEC Brunei dengan kerjasama Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Forum berlangsung petang tadi di sebuah hotel di Ibu Negara. Hadir Dayang Nik Hafimi binti Nik Abdul Hadi, pengerusi Majlis Penasihat Perniagaan APEC Brunei, dan Dayang Hasina binti Haji Muhammad Taib, pengerusi Majlis Penasihat Perniagaan ASEAN Brunei. Dengan tema Matlamat Lestari Mengimbangi Pertumbuhan dan Komitmen Iklim,
Forum bertujuan untuk menonjolkan komitmen negara Brunei Darussalam terhadap masa depan yang mampan selain memberi peluang kepada perniagaan dan pihak berkepentingan lain untuk membincangkan cabaran dan peluang untuk mengimbangi pertumbuhan perniagaan mesra iklim. Maksud atau pengertian kepimpinan antara generasi dan cabaran serta halangan dalam menerapkan kepimpinan antara generasi dikongsikan dalam Forum Kepimpinan Antara Generasi dalam Kepanduan. Forum tersebut antara pengisian program antarabangsa Share, Learn, Grow, Anjuran Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam. Juga dibincangkan pengalaman-pengalaman berkait kepimpinan antara generasi dalam kepanduan dan cabaran. Pelbagai bengkel, pembentangan dan aktiviti dirancang bagi pengisian bermanfaat untuk para peserta program antarabangsa ini. Forum diadakan di sebuah hotel di Anggrek Desa. To do my best to Allah. Daerah Tutong menjadi persinggahan lawatan peserta program antarabangsa Share, Learn, Grow Persatuan Pandu Puteri Negara Brunei Darussalam. Antara tempat yang dikunjungi rombongan Kompleks Pasar Neka dan Tamu Tutong, pelbagai jenis penghasilan, satu kampung satu produk termasuk jualan produk makanan serta kraftangan hasil buatan penduduk tempatan menarik minat para peserta program. Juga dikunjungi syarikat Angkasa Ud Agarwood di Kampung Tanjung Maya. Syarikat tersebut menghasilkan produk seperti minyak wangi berasaskan pokok gaharu dan produk berasaskan minyak kelapa darah. Sementara di Lamin Kampung di Kampung Penapar, para peserta mempelajari cara membuat candas dan mencuba makanan tradisi masyarakat Brunei, ambuyat. Tujuan program antarabangsa diadakan antaranya untuk mempromosi kerjasama dalam persekitaran yang sihat dan selamat, merangsang kerjasama dan kepimpinan antara generasi serta mengenali negara Brunei Darussalam secara lebih dekat. 210 orang menyertai program antarabangsa Share, Learn, Grow Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam 2023 menghadiri ceramah kesihatan mental. Ceramah semalam berlangsung di sebuah hotel di Kampung Anggrek Desa. Program antarabangsa tersebut disertai negara Brunei Darussalam, Bangladesh, Kemboja, India, Malaysia, Maldives, Pakistan, Filipina dan Singapura. Hadir Dayang Hajah Vivianti binti Haji Muhammad Ali, Timbalan Ketua Pesuruhjaya Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam. Ceramah mengongsikan perspektif unik berkaitan kegelisahan atau anxiety. Both rational and irrational fears cause anxiety. Anxiety will be Murid-murid Taman Didikan Anak-anak Pasukan Polis di Raja Brunei yang berjaya menamatkan kelas tadika dan mendapat keputusan cemerlang dalam peperiksaan akhir tahun diraikan dalam majlis penyampaian sijil dan hadiah akademik terbaik. Majlis diadakan di Dewan Stadium Hassanal Bolkiah Ibu Pejabat Polis Gadong. Hadir Pengiran Datin Haja Zawiyah binti Pengiran Haji Sulaiman yang dipertua Perkumpulan Kebajikan Isteri dan Keluarga Polis Pekerti. Majlis turut diserikan dengan persembahan daripada murid-murid KG1 dan KG2 serta bacaan selawat tafrijiah. Satu operasi sepadu yang menumpukan kawasan perairan Teluk Brunei dijalankan oleh Polis Marin Pasukan Polis di Raja Brunei bersama Angkatan Bersenjata di Raja Brunei dan Jabatan Kastam dan Ekses di Raja pada 20 November lalu. Semasa operasi tersebut, barang tegahan berupa 140 tin minuman keras pelbagai jenama dibuang dari sebuah perahu di kawasan zon operasi dan kemudian melarikan diri setelah menyedari
kehadiran pihak penguatkuasa. Semua barang tegahan diserahkan kepada Jabatan Kastam dan Akses Diraja untuk tindakan lanjut. Seorang lelaki warga negara Bangladesh didenda RM32,000 atau 23 bulan pemenjaraan jika gagal membayar denda hari ini oleh Mahkamah Magistrate Bandar Seri Begawan. Muhammad Sohail berumur 35 tahun didapati bersalah atas 3 pertuduhan di bawah Perintah Eksais 2006 iaitu memiliki 23 karton dan 8 paket rokok berbagai jenis serta 3 botol dan 9 tin minuman keras berbagai jenis. Tertuduh mengaku bersalah dan semua barang terlibat termasuk wang tunai berjumlah RM2,200 dihukum rampas bagi tujuan dimusnahkan. Orang ramai terutama para majikan diingatkan untuk memastikan pas-pas pekerja sentiasa sah dan bekerja mengikut jawatan yang dibenarkan. Peringatan itu dikeluarkan oleh Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan berikutan Operasi Sakat 159-2023 oleh bahagian penguatkuasa Undang-Undang Bandar Seri Begawan di premis perniagaan Mukim Brakas dan Mukim Gadong. Semasa operasi, 4 orang warga negara asing ditahan kerana dipercayai menyalahgunakan pas lawatan sosial dan dibawa ke bahagian penguatkuasa undang-undang bagi siasatan lanjut. Kejohanan bola keranjang antara sekolah-sekolah PPE A1 2023 diteruskan lagi semalam. Pasukan Sekolah St. George's dan Sekolah Antarabangsa Jerudong masing-masing meraih kemenangan bergaya pada perlawanan berlangsung di gelanggang BBA Batu Bersurat Gadong. Pada perlawanan pertama, Sekolah St. George's menang mudah ke atas Sekolah Menengah Manglait 104 berbalas 19. Perlawanan kedua pula menyaksikan pasukan Maktab Sains Paduka Seri Begawan Sultan tewas kepada Sekolah Antarabangsa Jerudong JIS 123 berbalas 36.